Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu sekali lagi hari ini di dalam segmen Pak Emma Go Live Istimewa Hari Ibu, dan bersama dengan saya hari ini Amy sebagai host anda. Sebelum ini 3 episod sebelum ini bersama dengan rakan-rakan saya Fatin dan juga Humaira. Jadi hari ini giliran saya untuk bersama dengan mami-mamis di luar sana. Jadi saya nak minta semuanya stay hingga ke penghujung live kerana kita ada sesuatu yang istimewa untuk anda semua. Sekejap lagi saya akan tanyakan satu soalan. Kemudian kepada anda yang ingin menjawab boleh DM kita jawapannya, dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah barangan bernilai RM300. Siapa yang bertuah agaknya, dan pemenangnya untuk keempat-empat episod akan kita umumkan pada hari ini. Baik, kita nak cerita tentang istimewanya segmen live kita pada hari ini kerana sempena Hari Ibu. Bulan Mei ni memang kita sinonim dengan Hari Ibu. Jadi untuk menghargai mamis di luar sana, kita adakan sesi live ini dan kita bawakan tetamu-tetamu jemputan yang hebat, mami-mami milenial dengan kejayaan mereka bukan sahaja sebagai seorang ibu tetapi juga sebagai orang yang memberi inspirasi kepada pengikut mereka di media sosial dan juga kepada ibu-ibu lain di luar sana. Jadi dari awal bergelar ibu ataupun ayah, Pak Emma sentiasa bersama dengan anda semua mengiringi journey sebagai parents tu dan memudahkan anda untuk orang kata bersama-sama dengan Pak Emma melalui kehidupan sebagai ibu dan ayah, terutamanya kepada anda yang mungkin pertama kali bergelar ibu dan ayah. Jadi tanya sekali lagi untuk ibu-ibu di luar sana dan juga ayah-ayah di luar sana. Okey, kita akan bersiaran secara live. Sebenarnya ini adalah episod yang terakhir, episod yang keempat. Seperti mana saya katakan tadi, kita telah bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang istimewa yang mempunyai kejayaan mereka tersendiri dari segi karier dan juga sebagai seorang ibu. Jadi pada hari ini tidaklah kaleng-kaleng orang kata jemputan kita istimewa. Di sini sebelah saya adalah Dr. Haliza Kamarudin yang mewakili Hospital Pakar Damansara 2. Baik, bukan itu sahaja. Sekali lagi ingin saya katakan juga kepada anda semua untuk stay di live kita ini kerana di penghujung live ini saya akan bacakan satu soalan di mana anda boleh jawab soalan tersebut dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai RM300. Jadi siapakah orang kata mami yang bertuah di luar sana? Nantikan kerana kita akan kita akan umumkan pemenang-pemenang untuk episod 1 hingga episod 4 ini sebaik sahaja selepas sesi live kita. Baik, kita tak nak buang masa lagi. Bersama dengan saya, seperti mana saya katakan, kita bersama dengan Dr. Haliza Kamarudin dari Hospital Pakar Damansara 2. Jadi Dr. Haliza Kamarudin merupakan pakar obstetrik dan gynecology. Dan bila kita menyebut tentang ONG ni, dah tentu dekat dengan ibu-ibu kerana inilah doktornya yang akan bersama dengan ibu sepanjang journey untuk menjadi seorang ibu tu, bermula dari kehamilan sehinggalah kelahiran. Baik, saya dah semangat kerana bila bersembang dengan pakar ONG ni memang menyeronokkan kerana banyak yang ingin dikongsikan. Baik, betul doktor? Betul. Jadi ini dia Dr. Haliza Kamarudin. Sekali lagi saya perkenalkan, saya nak ucapkan terima kasih dan selamat datang ke studio kami. Terima kasih sudi jemput saya. Sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi doktor, sebelum kita mulakan kita bersembang ni, saya nak tanya dululah, doktor apa khabar? Okey, khabar baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih kerana menjemput doktor datang di a very beautiful afternoon, Friday afternoon here in the studio. Di orang kata di sebalik jadual kerja hektik, tapi doktor sudi meluangkan masa dan saya rasa sangat bertuah pada hari ini kerana dikelilingi oleh tim dari Hospital Pakar Damansara 2 yang sporting dan sangat sportif. Okey doktor, nak soalan yang seterusnya ni, kita dah bertanya khabar tadi, kita nak ke soalan yang pertama. Jadi kita tak nak cerita dulu tentang kepakaran doktor sebagai pakar ONG, tapi kita nak tanya dulu diri doktor sebagai seorang ibu. Boleh doktor kongsikan mungkin family doktor, anak ada berapa orang? Kalau boleh doktor kongsikan dengan kita, silakan. Saya seorang ibu kepada 2 orang anak lelaki. Wow. Ya, satu 13 tahun dan satu 11 tahun. Dan my anak yang bongsu sekali adalah anak yang istimewa. Oh, okay. Ya, so it's a more challenging as a mother. So this topic also, when I was given this title, it definitely touches my heart. Okey,
Jadi sebenarnya anak doktor ni dah besar. Ya Allah, dah besar dah. Saya kira kan doktor ni anaknya macam-macam bayi anak saya saja, tapi dah 13 tahun, dah 11 tahun, dah besar dah doktor. Jadi mereka sihat ke? Alhamdulillah, both sihat. Baik doktor, okey, saya nak tahu lebih lanjut tentang anak istimewa doktor. Tapi sebelum itu, boleh tak saya nak tanya bagaimana doktor dalam kesibukan doktor sebagai seorang pakar bukan mudah, sibuk. Jadi sebagai seorang doktor, bagaimana doktor memberi keutamaan kepada keperluan anak-anak, terutamanya dari segi emosi mereka, doktor? Right. Silakan. Ada satu pepatah in English kata, it takes a village to raise a child. Betul. And alhamdulillah, saya sangat bernasib baik that I have my father, my mother, very supporting husband, a very good bibi, and that helped to support me raising them while I was semasa doktor nak meneruskan doktor punya pengajian sebagai pakar. Okay. So untuk menjadi pakar dalam bidang obstetrik dan gynecology ni tambah lagi 4 tahun ke 5 tahun lepas kita dapat kita punya doktor. Untuk menjadi seorang pakar yang bertauliah. Jadi there's exams, there's kita kena on call. Jadi sangat mencabar. Betul. Dan sebanyak mana doktor sibuk pun, kalau kita balik lambat, macam mana pun kita have to make time for the kids. Kena dan actually bukannya quantity berapa lama kita nak spend dengan anak tu, sebenarnya the quality time. Betul. Walaupun sebelum dia tidur ke macam mana pun, kita cuba juga untuk spend time with them. Hug them, kita kiss them sebelum dia orang tidur. That's one of it. Itu apa yang doktor kongsikan sebelum tidur. Sekurang-kurangnya harus cium, peluk anak. Itu adalah salah satu tanda untuk kita tunjukkan rasa sayang, rasa kita care kepada anak-anak. Tapi kalau doktor boleh kongsikan, apakah aktiviti yang selalu doktor lakukan bersama dengan anak-anak lah kalau kata ada free time tu? So usually kalau for me and my family, kita selalu menitik beratkan to give a variety of activity. Contohnya macam they are boys, so they need to be outdoors. Betul. We don't want them to be indoors. So they have swimming. My eldest son is playing golf. So kita tengok apa yang anak tu minat. But at an early age, both of them I enroll dengan swimming, a lot of football, benda-benda yang outdoors. So certain child has their own thing that they are interested. So kita menggalakkan that. And in that sense, kita sama-sama lah. Kalau macam dia orang swimming, kita pun enjoy sekali ke untuk kita menghabiskan, kita try to create that memories. Itu yang doktor katakan, bukan kuantiti tetapi quality masa yang kita spend dengan anak tu kan, doktor. Jadi orang kata benda tu sebenarnya meninggalkan impact yang besar kepada anak, terutamanya dari segi emosi mereka, kerana sepanjang mereka membesar tu mereka akan sentiasa ingat apakah memori-memori indah yang mereka spend dengan ibu dan ayah. Begitu juga kalau orang kata memori yang tak indah pun akan tersemat di minda mereka. Jadi kalau boleh sepanjang mereka nak membesar ni, kita nak yang indah-indah sahaja supaya bila mereka membesar tu mereka sentiasa ingatkan yang indah-indah, dan mereka juga boleh membesar menjadi insan ataupun manusia yang lebih positif. Betul doktor? Correct. Okey, jadi doktor, kalau bolehlah, kalau doktor tak ada masalah untuk kongsikan serba sedikit dengan kita, apa sebenarnya doktor kongsikan dengan kita tadi, anak kedua doktor adalah anak istimewa. Kalau boleh doktor kongsikan bersama dengan viewer kita? So my second son is actually diagnosed dengan speech delay. Alright. Yang mulanya kita teka sebenarnya dia akan grow out of it lah, mula-mula. And then selalunya orang cakap, anak lelaki mungkin lambat dan sebagainya. So but sebagai naluri ibu saya, pada umur dia 2.5 tahun, saya tahu itu benda tak normal. Something is wrong. Something is wrong. So something inside me told me that I need to go for a help. Jadi saya mendapatkan penilaian daripada doktor pakar kanak-kanak, dan kita terus buat treatment, speech therapy, occupational therapy daripada dia berumur 2.5 tahun. Dan alhamdulillah he's much better now. Although dia punya speech bukanlah pada tahap yang pada umur 10 tahun, but he can converse much better. Yang penting dia boleh berkomunikasi dengan kita dan independent. Dan dia sangat independent. Dan dia pergi sekolah khas. Dia memang kena pergi sekolah khas, tapi he is like any other normal kid. Cuma masalah speech
that dia melibitkan dia punya ability lah. But otherwise he's well. Yeah. Okey, tapi saya kira sebagai ibu, doktor tak pernah orang kata berputus asa untuk dapatkan betul. bantuan yang sebaiknya untuk anak doktor. Jadi boleh tak doktor kongsikan dengan kita sedikitlah perbezaan antara kira pencapaian dia berbanding daripada awal-awal waktu doktor dapatkan bantuan diagnosis macam tu, speech delay sehingga sekarang. Apakah perkembangan terbaik yang doktor nampak pada anak doktor? Masa dia pada mula-mula awalnya, masa dia kecil susah kita nak tahu is this just lambat je ke, is it he will grow out of it. Tapi bila kita tahu, bila dapatkan assessment daripada pakar kanak-kanak, macam okey sebenarnya ini adalah masalah masalah development, dan as dia dulu mungkin dia just boleh buat bunyi-bunyi ataupun dia tunjuk-tunjuk sahaja, tapi sekarang of course he can say mommy I want this, he can say what he wants, he can communicate much better as sekarang ni lah, dengan bantuan cikgu, dengan bantuan terapi sampailah sekarang. Saya kira peranan ibu ayah dan keberadaan ibu ayah itu sangat penting, especially untuk pembesaran anak-anak ni, tak kira lah anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang normal. Tak ada, itu bukanlah orang kata sesuatu alasan untuk kita tidak bersama dengan mereka, kerana sebenarnya keberadaan kita ataupun adanya kita di samping anak-anak ini sebenarnya memberi impak kepada perkembangan emosi dan mental seperti mana kita katakan tadi doktor. Dan saya sangat salut sebenarnya dengan doktor ni, dalam kesibukan doktor dapat mengadakan masa untuk treat anak-anak dan juga luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi satu pengorbanan yang sangat besar sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak istimewa ni. Dia memerlukan komitmen. Maknanya kita punya masa, tenaga dan especially kalau weekend penat macam mana balik kerja pun, pada hari bekerja kita kalau terapi tu malam, kita kena juga pergi pada malam tu. Jadi macam mana pun the children always come first. Ya, saya setuju dengan doktor. Biarpun apa sahaja jawatan yang kita pegang, setinggi langit sekalipun ya doktor kan. Bila berkata tentang bercerita tentang anak-anak ni, mereka sentiasa menjadi keutamaan kita lah doktor. Betul. Jadi doktor, sebagai seorang ibu sebenarnya kita biasa atau kita lebih selesa untuk memendam perasaan kita. Biasanya kita suka tengok orang-orang di sekeliling kita rasa happy, rasa bahagia, tapi kita sendiri kurang ataupun jarang kita nak meluahkan apa yang kita rasa lah, especially pengorbanan kita. Kita tak pernah lah nak sebut-sebut pengorbanan kita kan. Tapi mungkin doktor sendiri ada something yang doktor nak sampaikan kepada anak-anak doktor yang mungkin sebelum ni tak terucap. Saya beri peluang untuk doktor, mana tahu mereka menonton nanti dengan saya mungkin menangis sebentar lagi, tapi saya nak dengarkan ucapan doktor sedikit. Wah, kena menahan sebab ni. Ya, betul. As sebagai seorang ibu, kita always wish that we do our very best for our children, but sometimes you don't know whether you do your best. So I hope my boys know that I love them so much. Okey, itu dia. Sebenarnya bila kita bercerita tentang anak ni, memang akan sentiasa dekat dengan hati kita. Dan kita sentiasa rasa sayu, rasa nak menangis, sebab sebenarnya pengorbanan seorang ibu tu sangat luas. Dan sebenarnya kita tak terungkap orang kata dek kata-kata bila kita nak bercerita tentang apa yang kita lakukan untuk anak-anak. Tapi percayalah, anak-anak yang sedang menonton bukan anak-anak Dr. Haliza sahaja, anak-anak saya juga yang sedang menonton, dan juga anak-anak yang mungkin menonton bersama dengan mami anda sekarang ni. Saya nak katakan apa sahaja yang ibu anda lakukan hanyalah yang terbaik untuk anda. Tak ada satu pun yang ibu anda lakukan untuk kebaikan diri dia, melainkan untuk anda sahaja sebenarnya doktor. Betul doktor? Betul, very true. Very true. Jadi kita dah kenali sisi doktor. Bukan senang tahu. Selama ni kita pergi passion jumpa dengan doktor, jumpa doktor as doktor. Tapi hari ni kita jumpa doktor as ibu juga. Jadi saya nak bertanya, kita nak ke soalan yang seterusnya, yang ini lebih kepada profession doktor lah ya. Jadi kalau kita sebut tentang bidang kepakaran ni luas doktor. Ada kepakaran kanak-kanak, ada onkologi, ada ENT dan sebagainya. Tetapi kenapa ONG doktor? Kalau boleh doktor kongsikan, kenapa ONG yang menjadi kenapa pilihan? doktor choose untuk jadi pakar wanita? Disebabkan pengaruh ibu doktor sendiri. Oh okey, adakah dia seorang ONG? My mother, ibu doktor adalah seorang nurse. Oh okey. Dan juga dia adalah staff nurse di bahagian midwife. Oh okey, perbidanan. Correct. So yang
I rasa my first exposure kepada hospital, kepada penjagaan nak jaga patient dan dia punya selflessness untuk jaga seorang orang lain yang kita tak kenal, datangnya daripada my mum. Okey. Baik, jadi di situlah minat doktor bermulalah untuk menceburi ONG. Baik, awal usia berapa doktor kalau boleh doktor kongsikan? Sebenarnya doktor jadi doktor vet, doktor kucing. Okay. Dulu awal cita-cita masa kecil nak jadi doktor veterinarian. But Allah dah aturkan inilah jalannya. Dan doktor dapat scholarship GPA untuk meneruskan pengajian di Penang Medical College dan University of Ireland. Dan so dapat scholarship dan of course kita pun pergi ke arah tu. Dan doktor habiskan about 5 years untuk my undergraduate untuk dapatkan jadi seorang doktor dan menyambung kepakaran di Universiti Malaya Medical Center for about 5 years untuk jadi seorang doktor pakar. Bukan mudah dan tempoh masanya pun bukan Definitely sekejap. tidak. Okey. Jadi memerlukan kekuatan dari segi mental dan juga fizikal. Tambah pula waktu tu doktor sendiri pun dah berkahwin kan waktu nak ke pakar tu. Betul dah. Jadi itu sebabnya tadi doktor kata hidup sangat sibuk dengan exam, dengan macam-macam projek lagi yang nak kena dilunaskan dan sebagainya. Tetapi orang kata di samping menjadi seorang isteri yang mana ada keluarga dan juga menjadi seorang pelajar untuk kos yang saya kira memang sangat berat, doktor berjaya melakukannya. Sangat dan sebab itulah tak ada banyak doktor wanita yang sanggup buat kepakaran obstetrik dan gynecology ni disebabkan apakah dia punya what it takes to the struggle to become a pakar obstetrik. Itu adalah bukan untuk calon-calon orang. Betul, kerana sebenarnya sangat berat untuk saya sebenarnya bukan bersembang dengan Dr. Haliza sahaja yang menyebut tentang hal ini, yang maknanya untuk menjadi seorang pakar ONG memerlukan kekuatan mental dan fizikal serta orang kata kena tabah ya doktor. Sangat bukan tabah. Doktor sahaja, ada beberapa juga doktor yang saya bertemu sebelum ini pakar ONG juga dan wanita juga, mereka mengatakan hal yang sama. Jadi saya kira anda pakar-pakar ONG di mana sahaja anda berkhidmat, anda adalah wanita hebat. Betul. Jadi that's true. Saya sangat kagum lah. Alright, jadi doktor, kita nak ke soalan yang seterusnya. Kalau doktor boleh jelaskan kepada kita mengapa sebagai pakar ONG ni, apakah yang mengubah persepsi doktor tentang kehebatan seorang wanita? Kalau boleh doktor kongsikanlah. Kalau bidang doktor ni memang tiap-tiap hari jumpa wanita. Betul. Wanita daripada pelbagai lapisan masyarakat. Latar belakang yang berbeza dan sebagainya. But setiap wanita yang doktor jumpa tu kan, dia ada cerita dia sendiri. Ada struggle dia sendiri. Ada reason kenapa dia jumpa dengan doktor. Bukan sahaja untuk mengandung. Dan kadang-kadang sesi dengan doktor kadang-kadang 10 minit tu berkenaan dengan penyakit tu. Tetapi ada yang lagi 10 minit tu dia cerita pasal masalah rumah tangga, masalah dengan anak-anak. Benda-benda tu kita boleh relate sebagai seorang wanita dan ibu. Jadi I treat all my patients like my own family members. And you know, they are very hebat. Semua wanita semua tu hebat. Dia macam mana seorang wanita tu dia boleh jadi seorang mak, boleh jadi isteri, boleh jadi eksekutif, boleh jadi cikgu. At the same time, it is the thing dia buat tu tak pernah habis. Betul. Tak pernah habis. Walaupun you balik rumah tu, dia terus kena switch role. Daripada seorang tu dia akan jadi seorang ibu, boleh tolong masak, boleh kemas rumah, boleh settle ni semua. Dan seorang wanita sangat hebat. Tapi it can be very lonely you know. So itulah datangnya sokongan daripada suami, daripada ahli keluarga dan juga anak-anak untuk support ibu ni, support seorang wanita tu. Dan don't think that just because dia nampak boleh buat semua benda doesn't mean that dia tak memerlukan sokongan.
Jadi sebenarnya di sebalik kekuatan seorang wanita yang bergelar isteri ataupun ibu, sebenarnya kita memerlukan kekuatan dari segi mental, tapi macam mana kita nak dapatkan kekuatan dan tenaga tu sebenarnya datang daripada husband adalah orang yang terdekat. Husband adalah orang terdekat, betul. Dan juga family members kita yang lain lah, tapi especially husband kena selalu bersama dengan kita. Kadang-kadang doktor kita tak minta apa pun, dengar masalah kita pun dah cukup sangat. dah. Betul, kan? betul. Sebabnya bila kita bercerita tu memang boleh buat kita really stress. Correct, betul. Jadi adakah doktor dan juga husband ada macam we time bersama untuk bersembang? Mungkin doktor ceritakan tentang hari doktor, husband bercerita tentang hari dia bersama doktor. Especially before bedtime, we try to communicate, and we try not to sleep when we are angry. That's the most important. Try not to tidur dalam keadaan marah. Jangan tidur dalam keadaan marah. We try to have our time, not with when the children are asleep. That's most important. Baik doktor, kalau kita bercerita tentang kehidupan doktor sebagai seorang pakar ONG kan, boleh tak doktor share dengan kita sebarang ataupun ada apa-apa memori yang pernah doktor berhadapan lah, kes lah, yang memang menjadi orang kata sesuatu yang doktor ingat sampai ke hari ini. Right. So doktor dah bekerja sebagai dalam bidang ONG ni dah 15 tahun. Tapi dah jadi pakar dah 5 tahun. Okay. So doktor dah bekerja dekat big hospital dekat Kuala Lumpur ni, Hospital HTA Kuala Lumpur. Doktor dah pernah dekat Hospital Sungai Buloh dan juga PPUM. Dan dekat private center dah 2 hospital doktor dah bekerja. So dah pelbagai senario doktor dah hadapi. But what I find that is most difficult for me is when I have to explain, or I have to see a patient yang kehilangan anak. That really is most difficult for me. Macam mana, walaupun dia keguguran trimester pertama ke trimester kedua pun, ataupun menunggu hari bayi yang meninggal dekat dalam perut dengan secara tiba-tiba, it is sangat-sangat susah. Kerana doktor telah menganggap setiap patient tu sebagai family member. Jadi ia sangat sukar untuk doktor sampaikan berita yang menyedihkan. Betul, and kalau kita Tuhan lah, kita tak ada ibu yang kita nak mengalami apa tu, kehilangan seorang. Kalau doktor ada kuasa lah untuk betul. Kalau boleh lah kan. It is pengalaman yang sangat every time I always kalau boleh kita tak nak. Tapi sebagai seorang pakar, kita masih terpaksa rasa empathy kepada pesakit dan menjalankan tugas. Itu ada satu perkara yang sangat sukar. Baik doktor. Doktor share yang sedih-sedih. Itulah. Tapi sebab benda tu yang sebagai seorang wanita, sebagai seorang doktor, ibu, benda-benda tu sangat terpahat kat kepala kita. Memory tu. Memory yang gembira tu pun ada juga. Boleh tak doktor share yang gembira tu? Yang gembira tu. Saya dah dekat. Itulah. Okey, kalau yang gembira pula, kalau doktor boleh share dengan kita. For I take every day as it goes, mari dipanggil kan. So every patient that I deliver, every patient that goes back home safe, mother and baby, alright, that is a beautiful moment for me. Alright. Or every patient yang wanita yang mengalami masalah period yang berpanjangan, period masalah fibroid ataupun cyst yang bermasalah, macam dia datang untuk doktor untuk second opinion. Mungkin ada orang lain kata kena buang rahim dan sebagainya, tapi I manage to treat the condition tanpa membuang rahim patient tu. Dan itu adalah satu victory, and patient kembali kepada dia punya normal life. Dan dia boleh gembira, doktor, my period is all okay already. Dan dia dah boleh lari marathon, dia dah boleh bekerja macam biasa, dan those small moments are very I cherish a lot. And even right now, ada patient yang I dah treat dulu dah lebih daripada 10 tahun, is still in touch with me, dan still dah jadi macam keluarga saya sendiri dah.
Jadi mungkin pada sesetengah orang impaknya kecil kan, tapi untuk doktor yang merawat dan apa orang kata handle kes-kes tertentu ni, bila ada sesuatu kejayaan tu memang rasa macam seronok sangat kan. Memang rasa bahagia sangat dan sebenarnya kita lebih happy. Kalau boleh diukur happy kita tu mungkin lebih lagi daripada passion kita. Betul doktor? Baik, jadi kita juga nak tanyakan pada doktor lah, kerana di Hospital Pakar Damansara 2 saya percaya fasilitinya hanyalah yang terbaik dan membantu dan mesra kepada pasien yang ada di sana. Jadi boleh doktor explain pada kita apakah teknologi atau fasiliti yang ada di Hospital Pakar Damansara 2 yang menjadikan ia hospital terbaik untuk para ibu bersalin di sana. So di Hospital Pakar Damansara 2, it is our latest among KPJ's hospital. It's the flagship, our premier hospital. It's lovely, it's beautiful, it's all single room. It's all single room, and I think the aim of the hospital is to cater to the patient needs first. So the hospital is made in a way that they tahu patient nak single room dulu. So it is all single room. It is very comfortable. Okay, you can see. Yeah, it's very comfortable. Tak perlu lagi susah-susah untuk kita patient datang, ada bilik ke? Semua bilik dah cukup, sedia ada, dan tak perlu risau tentang aurat, tak perlu risau pasal kena share dengan pasangan lain. So that is the benefit of being here. And also of course kita mementingkan aurat wanita masa kita bersalin, dan it is all dalam level 4 tu semua female team. Dan juga di sebagai kalau untuk patient doktor semua kita try semua memang female lah. So kita akan jaga aurat pesakit, dan untuk patient bersalin dalam keadaan yang selesa sangat. Okey. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tadi gambar yang dipaparkan di skrin, saya kira itu di lobi hospital. Nampak macam hotel. Jadi sebenarnya kita nak buat pasien yang ada di sana rasa selesa, rasa seperti di rumah dan tidak terlalu memikirkan tentang kesakitan mereka. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang bersalin, yang nak bersalin ni, mungkin boleh mengurangkan sedikit orang kata kegusaran mereka ataupun rasa nervous nak bersalin tu, especially untuk first time mom lah. Jadi bila berada di hospital dengan fasiliti terbaik, dengan orang kata environment yang tidak terlalu hospital ni, boleh membantu ibu tu sebenarnya untuk lebih tenang. Betul tak? Dan juga we cater to their needs. Dia nak apa-apa, macam ada dom ada kat bawah, Starbucks ada kat bawah. Jadi ibu dalam keadaan masa dia nak bersalin, dia boleh makan dan minum, dia boleh relax, dan kita punya table tu boleh jadi TV. Jadi dekat, kita boleh ada zikir-zikir yang berterusan masa ibu-ibu nak bersalin, dan untuk mudahkan ibu bersalin, insyaAllah. Dengan husband dalam bilik bersalin, untuk ada tempat untuk husband rest juga kat dalam bilik sambil menunggu untuk para isteri juga, para isteri bersalin. Selesa tu bukan sahaja kepada ibu tetapi kepada ayah juga. Baik. Jadi sebenarnya antara perkara yang dititik beratkan, especially untuk bakal ibu yang beragama Islam ni, sebenarnya adalah aurat mereka lah. Tapi seperti mana yang Dr. Haliza kongsikan dengan kita tadi, keadaan di Hospital Pakar Damansara 2 di mana environmentnya sangat kondusif, sangat selesa, dan mereka juga sebenarnya memandang orang kata serius tentang soal aurat wanita-wanita Muslim ini. Jadi dengan itu mereka memberi keselesaan dengan fasiliti terbaik di hospital. Jadi doktor, saya juga ingin kongsikan sekali lagi kepada semua yang sedang menonton sekarang, anda kena stay di penghujung sehingga ke penghujung sesi live kita, kerana kita akan tanyakan soalan istimewa kepada anda, dan apabila anda nak jawab, DM sahaja jawapan kepada kami dan komen di ruangan komen, kerana kita akan memilih satu pemenang untuk memenangi hadiah barangan bernilai RM300. Apakah soalannya? Sebentar lagi saya akan kongsikan dengan anda. Tapi sekarang ni doktor, kita dah ke segmen terakhir, kita sembang-sembang, kita dah ke segmen yang ketiga. Jadi di segmen ketiga ni saya ada beberapa lagi soalan yang ingin saya tanyakan kepada doktor, tapi sebelum itu saya nak tanya dulu perancangan untuk kerjaya doktor bagi terus memberikan yang terbaik.
terbaik kepada para ibu di luar sana? So sekarang ni doktor akan bergabung dengan Dr. Milda di KPJ Damansara Sarawak juga untuk sebagai lebih spread the awareness regarding cervical insufficiency. Jadi yang tu sebagai untuk kita memberi lebih pengetahuan kepada umum that sekarang ni kita ada kepakaran dan kita ada cara untuk kita memprevent kelahiran pramatang ni dan sejurusnya dapat menyelamatkan lebih banyak bayi-bayi yang pramatang ni, insyaAllah. Baik, betul doktor. Jadi apakah harapan doktor untuk bakal dan para ibu lah untuk terus kuat dan bersemangat menjalani tanggungjawab mereka, kerana bukan mudah seperti mana doktor katakan tadi. Jadi apa yang doktor nak katakan kepada mereka? Kepada para ibu dan juga wanita, kita kena lebih kind to each other. Do not jangan easily judge each other. We have to be kind, we have to be empathetic. Sekadar kadang-kadang antara kawan-kawan mungkin dia hanya nak share. Jadi kita tidak perlu nak judge, terlalu quick to judge kan each other, dan hanya memberi sekadar satu pelukan ataupun a hug kan dapat membantu seorang wanita yang sedang mengalami satu situasi yang sukar. So we have to be kind to each other and be less judgmental. Itu satu penting. Itu sangat penting among women, among mothers. Kerana siapa lagi yang akan memahami kita sebagai ibu kalau bukan rakan-rakan ibu yang lain. Jadi oleh itu carilah circle yang positif, dan pastikan anda bercerita dengan orang-orang yang anda percaya yang mana dapat membantu anda untuk lebih positif. Bukan yang membuatkan semangat anda jatuh. Jadi doktor, sebelum kita ke segmen spontan, saya nak tanyakan soalan kepada para penonton sekarang ni. Seperti mana saya katakan tadi, sekiranya anda ada jawapan boleh DM pada kita dan kita akan pilih salah seorang daripada orang yang memberi jawapan kepada kita sebagai pemenang bertuah. Bila anda dah DM kita, komen saja dan di ruangan komen. Jadi soalannya, apakah kepakaran Dr. Haliza dan di hospital manakah beliau berkhidmat? Saya baca sekali lagi, apakah kepakaran Dr. Haliza dan di hospital manakah beliau berkhidmat? Ada dua jawapan yang anda kena berikan kepada kita. Bagi jawapan tu nanti kita akan pilih pemenang yang bertuah dan kita akan kongsikan senarai pemenang yang bertuah untuk 4 episod sebelum inilah. Maknanya kita ada 4 episod. Jadi untuk episod hari ini, episod semalam, kemarin dan yang sebelum tu, kita ada 4 pemenang yang akan kita umumkan sebentar nanti. Baik, kita dah masuk ke spontan slot. Saya minta mangkuk ajaib kita. Okey. Doktor boleh pilih 3 soalan. Okey, 3. Okey. So doktor baca dulu dan doktor boleh terus jawab. Soalan yang pertama. Siapa idola parenting anda? Okey, doktor. I think will be my mother. That's my mother has influenced a lot of my upbringing to become who I am today. Baik, soalan yang kedua doktor. Okey. Pengalaman paling tak boleh lupa ketika dalam ward bersalin. Ini terlalu banyak. Sebagai ibu lah. Ini kita cerita doktor sebagai ibu. Kalau sebagai pakar ni banyak nak cerita. Kan? Esok pun tak habis lagi sesi live kita ni. Tapi sebagai ibu. Kalau masa doktor ingat, masa lepas doktor bersalin, I asked my mother, which was there, I cakap, Mami, cukup ke tangan dengan kaki? Dia, my son. My mom was like, cukup. The first one I remember. Dengan mengantuk lepas kan, lepas bersalin semua cakap, my mom, Mami, count the feet and toes. Count the feet and toes and the fingers. Lepas tu so my mom was like, okay. Betul, saya rasa memang betul sebab ibu-ibu ni bila anak keluar je, perkara pertama yang itu mereka risaukan, dan keduanya pertamanya sebelum nak tahu jari, kaki, tangan semua cukup, tangisan bayi. Kalau baby kita lambat sikit menangis, kita dah mula okey ke tak kan? I dah mengantuk sangat masa tu, so I tak dengar pula. I ingat I tanya tu je kat my mom. Okey, jadi soalan yang ketiga doktor, yang terakhir. Alright. Okey, siapa bagi nama anak?
Anak I rasa kita orang 2 orang kot. Oh, okey, discuss lah. Discuss. Okey, so gabungan nama adalah gabungan nama yang dicadangkan oleh doktor dan juga husband. Yeah, correct. Okey, kalau boleh doktor kongsikan nama my dua son, putera yang disayangi itu. My eldest son nama dia Aris Rias. My second son bernama Aryan Rais. Oh, sedap nama. Baik doktor, kita dah habis ke spontan slot. Yang akhir sekali saya nak tanyakan kepada doktor, sedikit ucapan sepenuh Hari Ibu buat mamis di luar sana yang sedang menonton. Silakan doktor. Okay, so happy Mother's Day, especially to my mother, Dr. Hajah Puan Cik An, my mother-in-law Kamalia Makhtar, Kamalia binti Muhammad Noor, sorry, and all the mothers out there, and also future mothers. You guys are great, and don't let any other person to tell you otherwise, because you are great. Yeah. Okey, ingatlah sebagai ibu, anda adalah ibu yang terbaik. Jangan pernah melihat kekurangan pada diri anda, tetapi kelebihan pada diri anda. Kerana walau bagaimanapun anda merasakan diri anda teruk, percayalah di mata anak-anak anda adalah yang terbaik, dan mereka sentiasa memandang anda sebagai wanita teristimewa di hati mereka, baik anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi saya akhiri sesi live kita pada hari ini dengan ucapan selamat Hari Ibu. Saya kira tak terlambat lagi. Semoga anda semua sentiasa berada di dalam rahmat dan lindungan Allah, dan juga teruskan bersemangat untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu dengan orang kata penuh semangat. Okey, jadi kita sama-sama doktor ucapkan bye-bye kepada semua follower yang sedang menonton. Kita tengok kamera sana. Itu dia. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Mini love.